Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 4. Pagi ni kita akan sambung PDPR sains kita. Untuk tajuk pernafasan manusia. Jadi, untuk kita menjalani kelas PDPR pagi ni, cikgu minta kamu bawa keluar buku teks. Kita cuba ulang kaji sikit tentang kelas minggu lepas, berkaitan dengan pernafasan manusia. Kita dah tahu organ pernafasan manusia yang terlibat ada 3. Tiga organ pernafasan yang terlibat. Organ yang terlibat dalam pernafasan manusia, iaitu yang pertama hidung, kedua salur trakea, ketiga adalah paru. Paru-paru kamu. Dan cikgu nak ingatkan sedikit, ada satu bahagian ni. Ni bawah ni. Bawah ni, bahagian ini dipanggil sebagai diafragma. Diafragma. Mana tulis? Nampak tak? Diafragma. Diafragma ni satu jenis otot. Otot ini yang membantu paru kita mengembang. Waktu kita tarik nafas nanti cikgu akan terangkan macam mana perubahan berlaku. Macam mana perubahan saiz paru itu berlaku ketika tarik nafas dan hembus nafas. Tapi namanya adalah diafragma. Jadi kita belajar hari itu, minggu lepas kita belajar paru kita ni menyedut gas oksigen dari persekitaran masuk ke dalam paru. Dan akan dikeluarkan pula gas karbon dioksida. Paru dia akan sedut gas oksigen, dan dia akan hembus keluar, dia akan tolak keluar gas karbon dioksida. Sebab apa? Badan kita perlukan oksigen, tapi badan kita tak perlukan karbon dioksida. Karbon dioksida tu perlu dibuang keluar. Jadi itu fungsi paru. Dekat sini yang berlaku ni pertukaran ni. Oksigen masuk ke dalam kapilari darah, bawa ke seluruh anggota badan. Karbon dioksida dimasukkan ke dalam paru dan paru akan tolak keluar. Paru akan hembus keluar gas karbon dioksida yang tidak diperlukan. Ini dia. Kita belajar tentang aliran udara ketika tarik nafas dengan hembus nafas. Ini kamu dah belajar minggu lepas ni, saya tak nak terang lagi lah. Kemudian kandungan oksigen dengan kandungan karbon dioksida ni kita dah belajar minggu lepas. Jadi hari ni kita akan belajar tentang pergerakan dada semasa pernafasan. Kita tengok apa arahan dia. Cuba kamu letakkan tangan di atas dada sambil menarik dan hembus nafas. Apakah perubahan pada dada yang dapat kamu perhatikan? Mari lihat rajah di bawah. Kamu ambil tangan kamu, satu tangan kamu atau dua tangan kamu. Kamu boleh letak kat dada. Cuba kita tarik nafas. Keadaan dada semasa menarik nafas. Tarik nafas. Apa kamu rasa? Kamu dapat rasa pergerakan dada tu menaik. Kamu tengok tu dia akan menaik, dia akan mengembang dan menaik. Cuba kita hembus nafas pula. Tarik nafas dulu. Dada naik. Semua buang nafas. Dada turun. Tarik nafas. Dada naik. Hembus nafas. Dada turun. Udara keluar. Tarik nafas. Udara masuk. Dada naik. Hembus nafas. Dada turun. Udara keluar. Macam mana boleh naik turun dada ni? Ini fungsi dia. Ini cerita dia. Mana tadi? Diafragma tadi. Diafragma ni kalau kamu kita tengok ni gambar muka surat 28 ni. Cuba tengok diafragma ketika menarik nafas. Diafragma ketika menarik nafas. Waktu dia tarik nafas, diafragma ni dia melepeh ke bawah. Dia mula melengkung ke atas. Bila dia tarik nafas, dia akan melepeh ke bawah. Bila dia melepeh ke bawah,
ruangan peparu akan bertambah. Bila ruangan peparu bertambah, udara boleh masuk. Maksudnya bila kita tarik nafas, diafragma tu menurun, dia melepeh. Dia melepeh, peparu tu mengembang, udara masuk, dada naik. Lagi sekali. Bila kita tarik nafas, peparu diafragma tu sebenarnya melepeh, dia turun ke bawah. Peparu tu mengembang, udara masuk dalam peparu. Bila kita hembus nafas, cuba tengok. Bandingkan diafragma ni. Diafragma yang atas tadi dengan diafragma yang bawah ni. Waktu kita hembus nafas, daripada melepeh, dia menolak ke atas. Dia jadi membengkok. Dia ke dalam, dia ke atas balik. Bila ke dalam, ke atas, ruangan peparu tu jadi kecil, udara dalam peparu akan dipaksa keluar. Itu proses hembus nafas. Ketika itulah kamu rasa dada kamu turun. Tarik nafas, diafragma melepeh dulu, peparu mengembang, dada naik atas, udara masuk. Bila hembus nafas, diafragma mengempis, dia menolak peparu, ruangan peparu jadi kecil, udara akan ditolak keluar. Jadi berlakulah proses hembus nafas. Kita tengok. Itu perbezaan dia. Tapi kamu kena ingat, waktu tarik nafas, dada naik, peparu mengembang. Sebab apa peparu boleh mengembang? Diafragma tadi melepeh ke bawah, dia ada ruang untuk membesar. Peparu ada ruang untuk membesar, jadi udara boleh masuk, dada kamu naik ke atas. Bila hembus nafas, diafragma tu dia mengecut. Mengecut, dia membengkok balik, dia menolak ruangan peparu jadi kecil, udara ditolak keluar, dada turun. Jadi itulah proses menghembus nafas. Ini dia proses dia. Kalau kamu nak lihat, kalau kamu tengok, contoh kalau kamu biasa tidur ke apa kan, kamu tengok adik-adik kamu tidur ke kan, kamu tengok bapa kamu tidur ke apa ke, kadang-kadang kamu boleh nampak pergerakan dada naik turun tu. Tengah tidur, naik, hembus nafas, turun, naik, turun, naik, turun. Kalau kamu tengok tak naik, tak turun tu maksudnya dah matilah. Sekarang ni kita sambung lagi. Tajuk yang seterusnya, kadar pernafasan. Tengok muka surat 33, kadar pernafasan. Kita baca sama-sama itu. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam masa 1 minit. Ini istilah kamu kena hafal. Kalau kamu tak hafal, kamu tak boleh jawab dalam peperiksaan, jika ada peperiksaan lah. Ini dia, kamu kena ingat. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam masa 1 minit. Ayat kena betul. Kadar pernafasan juga bergantung kepada jenis aktiviti yang dijalankan. Pastikan situasi di bawah. Kita tengok dalam gambar ni. Ada ada remaja perempuan 2 orang tu sedang buat apa tu? Latihan tai chi. Kemudian ada remaja lelaki tu sedang berjalan. Kadar pernafasan mereka sederhana, tak tinggi, tak banyak. Bilangan dada naik turun tu tak tinggi sangat, bilangan tu dada naik turun tu tak rendah sangat. Kemudian kamu nampak ada makcik ni. Makcik ni sedang berehat, sedang duduk. Kadar pernafasan dia macam mana? Kadar pernafasan dia rendah. Bilangan naik turun dada dia sedikit dalam masa 1 minit. Kemudian adanya remaja perempuan ni dengan kanak-kanak perempuan yang main skipping tu. Yang remaja perempuan tu sedang berlari, sedang jogging. Jogging. Yang kanak-kanak perempuan tu main tali skipping. Kadar pernafasan mereka tinggi. Maksudnya bilangan dada naik turun tu dalam masa 1 minit dia banyak berbanding orang lain. Kenapa begitu? Tengok situ cikgu tu tanya, mengapakah kadar pernafasan bagi setiap aktiviti di atas berbeza?
Kat sini kamu kena faham kenapa berbeza. Okey. Setiap aktiviti memerlukan tenaga. Okey, apa-apa aktiviti pun perlukan tenaga. Okey, dan badan kita ni, seluruh anggota badan kita ni perlukan oksigen. Perlukan gas oksigen daripada udara untuk dijadikan tenaga. Jadi, kalau kamu tengok makcik ni sedang duduk. Okey, banyak tak pergerakan badan dia buat? Tak banyak. Dia hanya duduk. Jadi, tenaga yang diperlukan sedikit. Bila sedikit, oksigen diperlukan pun sedikit. Jadi, kadar dada naik turun bilangan dada tu dalam masa seminit kurang. Berbanding dengan remaja perempuan ni. Dengan kanak-kanak perempuan ni. Okey. Pusing pula. Okey. Mereka berdua ni buat aktiviti jogging dengan skipping. Bila berjogging, berlari, kamu gerak tangan, gerak badan, gerak pinggang, okey, gerakkan kaki, apa semua, peha, betis, apa semua, banyak perlukan tenaga. Okey, organ otot kita ni perlukan banyak tenaga. Mana dapat tenaga? Daripada oksigen lah. Oksigen tu perlu diserut lebih banyak. Okey, jadi peparu kena kerja lebih kuat, peparu kena tarik nafas dan hembus nafas dengan lebih banyak. Jadi dada, bilangan dada naik turun dada kita meningkat dalam masa 1 minit. Okey, itu perbezaan dia. Okey, sama juga kalau kamu tengah belajar sekarang, kamu duduk. Okey, bilangan naik turun dada kamu rendah. Okey, tak banyak buat pergerakan. Okey, melainkan kalau bapak kamu pergi kerja, okey, cok sawit ke, pergi norek getah ke, kan. Okey, banyak pergerakan dibuat, banyak perlukan tenaga, banyak perlukan oksigen. Maka bilangan naik turun dadanya dalam masa seminit akan meningkat. Kadar pernafasannya meningkat. Okey. Nyatakan contoh aktiviti lain yang terlibat bagi setiap kadar pernafasan. Okey, macam cikgu bagi tahu tadilah, kadar pernafasan rendah. Contohnya kita aktiviti belajar. Okey, ataupun waktu tidur. Waktu tidur kadar pernafasan kita sangat rendah. Okey. Dalam masa seminit tu mungkin dalam 10 kali ke kamu bernafas. Okey, kamu tarik nafas 10 kali. Okey. Kalau aktiviti yang sederhana, okey, kadar pernafasan yang sederhana contohnya berjalan. Okey. Naik basikal yang santai, relax, kan, tengok pemandangan kampung. Okey. Ataupun kadar pernafasan sederhana contohnya macam memancing, relax, tenang, kan. Okey. Kadar pernafasan tinggi, selain berlari dengan skipping, main lumba basikal, kayuh laju-laju. Okey, macam kamu tahu pelumba basikal negara kita yang hebat tu, Azizul Hasni Awang. Dia punya kadar pernafasan dia untuk dia pecut tu tinggi. Okey. Kalau kamu tengok lepas dia menang tu, dia tercungap-cungap. Okey. Contoh lain, aktiviti lain yang kadar pernafasan tinggi, permainan sukan lah, badminton, okey, macam Datuk Lee Chong Wei, kan. Okey. Kemudian contoh lain berenang. Berenang sangat memerlukan banyak oksigen. Jadi kadar pernafasannya akan meningkat. Okey. Okey, kita tengok lagi. Situasi yang memberikan kesan terhadap pernafasan. Okey, ini perkara-perkara yang akan mengganggu pernafasan kamu, yang boleh menyebabkan kamu rasa sesak nafas, yang menyebabkan kamu susah nak dapat gas oksigen yang mencukupi. Okey, kita tengok situ. Udara di persekitaran yang bersih dapat memastikan manusia bernafas dengan lebih baik. Kalau kamu duduk di kampung kota sana, seronok lah. Udara kat kampung kota memang bersih lah. Seronok, nyaman, kan, damai. Bangun pagi, kamu hirup udara yang segar. Okay? Tengok situasi pertama. Tempat pembakaran terbuka. Tapi yelah, kat kampung kadang-kadang ada je orang bakar sampah. Cuba kamu lalu sebelah orang bakar sampah. Apa kamu rasa? Kamu rasa sesak nafas sebab kamu banyak sedut gas karbon dioksida dengan gas karbon monoksida. Okey, kamu perlukan oksigen, kamu tak perlukan gas karbon dioksida. Jadi dia dah mengganggu pernafasan. Okey. Tengok situasi 2 ni. Seronoknya tengok taman ni. Banyak apa? Banyak pokok. Okey. Pokok dia banyak membebaskan gas oksigen. Okey. Jadi kamu rasa tenang, kamu boleh tarik nafas dengan mudah. Okey.
Situasi 3. Ui, ramainya orang. Ini situasi mungkin majlis ke apa kan. Kamu duduk situ. Adanya pertandingan apa, berlari kan. Okey. Ni ramai orang kat situ. Jadi bersesak-sesak. Bila bersesak-sesak, kamu berebut untuk dapatkan gas oksigen dengan orang lain. Jadi dia akan mengganggu kadar pernafasan. Dia akan mengganggu pernafasan kamu. Seterusnya, ini masalah ni. Okay, kalau kamu duduk satu rumah dengan, ataupun satu bilik dengan orang yang suka merokok, okay? Kerana merokok ni dia bebaskan tu, nampak asap tu. Asap tu dia bebaskan gas yang tidak diperlukan oleh badan. Okay, badan kita perlukan oksigen, bukannya gas karbon dioksida ataupun monoksida daripada rokok ni. Okay, banyak gas-gas beracun daripada asap rokok tu. Jadi dia mengganggu paru-paru kita untuk dapatkan oksigen. Okay. Jadi inilah, kamu kena tahulah situasi mana yang akan memudahkan kamu untuk bernafas dengan baik dan juga yang akan mengganggu pernafasan kamu. Okey. Jadi kita tengok info sains. Okay. Cerebu ialah udara kering yang mengandungi gas-gas, habuk dan debu terapung di atmosfera yang menyebabkan keadaan sekeliling kelihatan kabur dan tidak baik untuk kesihatan manusia. Okey, jerebu. 2019 banyak jerebu. Okey, berlaku sebab apa? Pembakaran terbuka. Okey, pembakaran terbuka kita tak tahu daripada mana. Okey, dan jerebu tu adanya debu, okey, adanya gas-gas yang kotor, gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, okey, habuk, okey. Lepas tu dia rasa panas. Okay, jadi bila kita nak sedut, oksigen terganggu. Sebab tu tahun 2019 tu kita banyak pakai topeng penutup muka. Okay, tapi tahun 2020 kurang lah pula jerebu. Sebab apa? Banyak berlaku kes COVID. Banyak industri-industri terpaksa ditutup. Jadi kurang jerebu. Okay, tapi kena pakai pelitup muka juga sebab COVID. Okay, itulah dia. Jadi kita sebagai manusia kena jaga kesihatan paru-paru kita. Okey, jangan hisap rokok, jangan pergi tempat-tempat yang sesak, tempat-tempat yang berasap-berasap tu jangan pergi. Okey, jaga kesihatan paru. Okey, ini sahaja kelas kita pada pagi ini. Nanti cikgu akan bagi kuis melalui link lah. Okey, diharap murid-murid dapat buat kuis tersebut. Okey, selamat belajar dan selamat ulang kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.